بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya kita dapat bertemu saban minggu pada hari Ahad yang merupakan Sayyidul Ayyam, penghulu kepada segala hari, iaitu hari Jumaat, hari yang penuh keberkatan dan kerahmatan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan usia kita dapat hadir. Allah kurniakan kenikmatan kepada kita. Apatah lagi kenikmatan untuk menjadi hamba-Nya, kenikmatan untuk mematuhi perintah yang terkandung dalam Al-Quranil Karim yang kita selalu dengar, yang kita selalu baca. Di dalam surah Al-Jumu'ah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa zarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini satu perintah, satu suruhan daripada Allah Ta'ala. Wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salah min yaumil jumu'ah, apabila diseru kepada kamu untuk bersegera menunaikan sembahyang berjemaah, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kamu. Bersegeralah kamu ke masjid, ke tempat di mana-mana yang didirikan salat Jumaat, dan tinggalkanlah segala urusan perniagaan, urusan dunia, semata-mata untuk menyebut nama Allah. Dan ada lagi lah cerita yang selepas kita selesai. Cuma nak bagi tahu, kita hadir bukan saja-saja. Kita melangkah kaki kita dari rumah dengan niat semata-mata mencari redha Allah, dengan niat semata-mata untuk menjadi hamba Allah yang sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh. Kita tidak mau menjadi hamba yang sami'na wa asaina. Kami dengar tetapi kami engkar. Kami menzalimi diri kami. Ada di kalangan sahabat-sahabat kita tahu dia orang yang baik, dia tidak berbuat dosa, dia puasa, dia sembahyang, dia bersedekah dan sebagainya. Tetapi sedarakah bahawa dia menzalimi diri dia sendiri? Memang itulah Allah ciptakan manusia
innahu kana zaluman jahula. Allah ciptakan kita ni zaluman jahula, menzalimi diri kita sendiri dan kita tak reti, bodoh. Kita kena surrender depan Allah Ta'ala. Contoh, nak bagi mudah fahamnya, ketika azan dilaungkan untuk solat Jumaat, ramai lagi sahabat-sahabat kita yang seagama dengan kita, yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melepok di kedai kopi, melepok di tepi jalan raya dan pasar raya, tidak hadir melaksanakan salat Jumaat. Tuan-tuan sedang ada masjid kita ni semakin kurang jemaah hari Jumaat. Tanggungjawab kita. Mereka menzalimi diri mereka. Dan kita lihat benda tu, kita tak tegar, kita tak panggil, kita tak ajak, kita tak seru, kita juga menzalimi diri kita. Benda yang baik. Contoh lain, kita tahu di masjid ini ada majlis ilmu. Dan kita tahu majlis ilmu itu, kita dapat ilmu, al-ilmu nur. Ilmu adalah cahaya. Cahaya untuk apa? Seperti mana Allah turunkan hujan ketika musim kemarau, yang mati habis segala pokok dan tumbuh-tumbuhan. Bila turunnya hujan pada musim kemarau, tumbuh-tumbuhan kembali tumbuh menghijau, cantik, damai, bahagia dan sejahtera. Jadi majlis ilmu sebenarnya adalah untuk menghidupkan kembali hati-hati manusia yang mati. Bukan sekadar majlis ilmu itu untuk menghidupkan hati-hati manusia yang mati, tetapi sebenarnya majlis ilmu adalah jalan pintas untuk kita masuk ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita kembali ke kampung halaman kita. Apa buktinya? Nabi SAW bersabda yang saya suka sebut setiap kali saya pergi ke mana-mana memberikan tazkirah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sesiapa yang berjalan maka dia bertemu dengan majlis-majlis ilmu padanya, maka dia duduk dalam majlis ilmu, mengambil manfaat dengan majlis ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah permudahkan jalannya nak masuk syurga. Tuan-tuan, suka tak suka, mau tak mau, kita tak ada pilihan, kita nak kembali ke kampung halaman kita, maka marilah sama-sama kita cari jalan pintas untuk masuk ke syurga Allah, dengan kita imarahkan masjid-masjid kita, musalla kita, di mana saja tempat kita berada, dan kita carilah sebanyak mana mungkin ilmu. Sebab ilmu yang kita cari, yang kita duduk dalam majlis ilmu adalah pusaka para nabi dan para alim ulama. Kita jangan lari daripada masjid dan surau. Kita lari dan tidak hadir, suatu hari kita akan dibawa dan hadir ke masjid dan surau juga. Kita tidak ada pilihan. Mau tidak mau, kita kena hadirlah. Sementara peluang dan kesempatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara umur masih berbaki, kita jangan tunggu. Memang kita sibuk, memang kita tidak ada masa, tetapi kitalah yang harus melapangkan masa. Untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk siapa? Untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, in tansurullah, kalau kamu tolong agama Allah, yansurkum, Allah tolong kamu. Bukan sekadar Allah tolong, wa yusabbit aqdamakum, Allah kukuhkan kedudukan dalam urusan kehidupan kamu. Wa yusabbit aqdamakum, ini satu janji Allah. Allah tidak pernah berbohong dengan kita. Allah sudah membuktikan kepada kita. Allah sudah memberikan nikmat terlalu banyak kepada kita secara percuma tanpa bayar. Buktinya nyawa,
yang kita sedang bernafas adalah anugerah Allah secara percuma. Tak ada jual di mana-mana, tak boleh beli. Nyawa kalau Allah cabut, anytime, anywhere, Allah boleh ambil. Sebab itu adalah hak Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah yang menguasai segala sesuatu. Maka ambillah peluang dan kesempatan sisa umur yang masih ada. Berjinak-jinaklah kita dengan taman-taman syurga, supaya wajah kita bercahaya, hati kita bercahaya, kita dapat merasai nikmat Allah yang terlalu banyak. Setengah ulama menafsirkan nikmat, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita nak hitung nikmat Allah itu terlalu banyak. Salah satunya yang kita kena jaga nikmat yang ada pada diri kita, yang ada pada saya dan tuan-tuan, iaitulah nikmat iman dan Islam. Nikmat iman dan Islam satu anugerah yang akan membezakan antara dosa dan pahala, yang akan menentukan kita ke syurga atau ke neraka, yang akan menentukan kita bahagia, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia dunia dan akhirat, ataupun saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah, atau kita celaka dunia dan celaka di hari akhirat. Jadi kita kena jaga iman kita. Apa makna iman? Al-iman tasdiq biqalbi wa iqrar bil lisan wa iqrar bil lisan wa amal bil arkan aw bil jawarih. Iman mesti yakin dalam hati, mesti ikrar dengan lidah, mesti buat dengan perbuatan segala yang Allah perintah dan meninggalkan segala yang Allah larang. Bajailah iman, jagalah iman, suburilah iman. Nak suburkan iman dengan apa? Dengan ilmu, bukan dengan wang ringgit, bukan dengan kekayaan, bukan dengan wang ringgit, intan permata, uang berjuta, tidak. Tetapi dengan ilmu yang kita pelajari. Sebab itu menuntut ilmu, talabul ilma faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Tuntutlah ilmu itu, menuntut ilmu adalah wajib, yang menjadi sunnah, yang wajib, yang tidak boleh ditinggalkan dan tak boleh buat main-main. Tak boleh main-main. Sunnah yang wajib yang kita kena belajar. Apatah lagi Al-Quran yang kita baca. Al-Quran yang tuan-tuan baca, yang saya baca itu adalah amalan para nabi yang akan teman kita di saat kita mati. Ketika kita dikuburkan di dalam liang lahat, kita dimasukkan dan ditambun tanah sekaki lebih kurang. Ketika itulah malaikat yang akan soal kita, Munkar dan Nakir, datang. Dihalau segala amal ibadah kita, sembahyang kita dihalau, puasa kita dihalau, zakat kita dihalau, sedekah kita dihalau. Cuma satu saja yang dia tak boleh nak halau, iaitulah Al-Quran. Tuan-tuan, kalau kita tak boleh baca, kita minta dengan Allah, jangan mati lagi. Al-Quran dalam bahasa Arab, syurga bahasa Arab, bahasa Arab, lughatul jannah, lughatul arabiyah, lughatul jannah, bahasa Arab, bahasa Nabi, kita kena belajar. Kita sedang kata kita tak reti, tak pandai, kita usaha, kita kena belajar. Reti dengan Al-Quran supaya apa yang ditinggalkan kepada kita, wasiat yang ditinggalkan oleh Nabi kepada kita, kita telah melaksanakannya. Iaitulah wasiat iman dan Islam, suatu nikmat yang besar yang akan memberikan kebahagiaan kepada kita dunia dan akhirat. Nikmat yang kedua, tuan-tuan, faqih dalam beragama. Suatu nikmat yang harus kita cari, yang sememangnya kita sedang mencari. Sebab may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa-siapa yang Allah Ta'ala nak bagi kebaikan kepadanya, Allah bagi kepada dia faham tentang agama. No? Kita kena jadi orang yang faqih. Sama ada kita mengajar, sama ada kita belajar, sama ada kita mendengar, sama ada kita suka kepada majlis-majlis ilmu. Jangan kita jadi yang kelima. Fala takun khamisan fatuhliku, celaka kata Nabi. Jadi orang yang kelima ni celaka, binasa. Orang yang pertama, orang alim pun tidak, belajar pun tidak, mendengar pun tidak,
tak suka kepada majlis ilmu, celakalah dia. Yang ketiga, tuan-tuan, yang ketiga ialah ikhlas dalam beragama. Buatlah apapun amalan bukan kerana manusia. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum wa innama yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat yanzuru ila suwarikum, wajah kamu, wa ajsadikum, bentuk tubuh badan kamu, warna kulit kamu, bangsa apa, tetapi Allah melihat kepada hati-hati kamu dan amalan kamu. Dan yang terakhir ialah, yang keempat ialah buatlah amalan, satu anugerah yang Allah Ta'ala bagi, redha semata-mata kerana Allah. Buat kerja apapun atas dunia semata-mata mencari redha Allah. Mudah-mudahan kita dapat manfaat dalam tazkirah yang ringkas ini. Saya mohon maaf andai terkasar bahasa, terlanjur bicara. Apa yang benar itu milik Allah Subhanahu wa taala, yang lemah adalah kelemahan dari diri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.